Okay, testing. Alright, good morning everyone. Good morning, sir. Okay. Okay, nampaknya kita tunggu kejap lagi ya. Yang nak bentang tu soalan 3 dengan soalan 4. Soalan 4 siapa yang akan bentang nanti? Grup saya, sir. Dah sedia belum? 50-50 lah, nervous sikit. So, tak apa, kita bentang yang 50 tu. Yang lagi 50 tu macam mana Masuk 50-50 tu graf settle lah. Graf semua dah settle dah. Cuma nak fahamkan dia punya macam mana soalan tu dapat dijawab tu. Tu saya pening sikit. Tapi disebabkan yang lain dah tolong, maybe diorang boleh jawab lah. Diorang boleh macam terangkan apa semua. Gitu. Okey, yang penting kerjasama kumpulan. Ya. Nanti saya tengok macam mana kamu nak memberi penjelasan supaya ramai boleh faham. Kita belajar sama-sama ya. Okey. Soalan 3 dan soalan 4. Sekejap. Jadi kita mula 10.30 10.30. Jadi yang ada ni bolehlah tengok soalan dulu. Okey. Tengok soalan dulu. Tidak, cikgu cuba share paparan bagi 2 soalan itu. Salah kelas. Form 4 hukum linear. Alright. Jadi kalau lepas bentang ada masa lagi, kita akan sambung belajar. Okay. Tajuk ni sebenarnya tak banyak, tinggal sikit je. Okay. Lagi 2 minit. Cikgu share screen sekejap. Baik. Nampak ke?
Ini yang hari tu lah. Soalan 3 dan soalan 4 yang mana ketuanya Adham Hakimi untuk soalan 3 dan Muhammad Hamimi untuk soalan 4. Hamimi dah ada ke kat sini? Ada sir. Ready ya. Ready ya? Baik. Lagi 1 minit. Baik, kita akan minta soalan 3 lah dibentangkan dulu ya. Selepas itu baru kita buat soalan 4. Saya dah lihat jawapan yang akan dibentangkan, bahan yang akan dibentangkan oleh kumpulan soalan 3. A dan B ya. C saja belum, nanti mungkin rakan-rakan boleh tolong selesaikan soalannya. C dah siap dah. Okey, bagus. Dan kita lihat sama-sama. Baik. Dah 10.30. Kumpulan Adham Hakimi dengan ahli kumpulannya Damia, Fatin, Nabila dan Syaurah. Dah setia? Cikgu akan stop presenting. Then you all take over lah. Yang lain, faham kan? Ada soalan boleh tanya. Lepas dah habis bentang nanti ada sesi bahagian mana yang nak tanya tu boleh tanya. Okay? Adham dah sedia untuk rakam? Alright. Tengah rakam ke ni? Alright. Okay, let's go on. Okay. Okay, kita sama-sama belajar ya. Alright. Silakan. Macam mana nak terangkan kalau macam kita lukis graf? Terangkanlah, boleh terangkan macam mana kamu plot graf itu. Langkah-langkah apa yang dibuat untuk buat graf itu. Okay. Firstly, kita kena tahu paksi X dengan paksi Y. Dia punya soalan boleh tengok dekat buku teks muka surat 161. Soalan 3. Cara nak plot graf dia log 10 X tambah 1 tu kita jadikan dia sebagai paksi X. Log 10 Y kita jadikan dia sebagai paksi Y. Lepas tu kenalah tengok macam 0.15. Lepas tu dia kena berpaksi dengan 0.33. Lepas tu tandakan pangkal sikit. Lepas tu buatlah sampai habis. Lepas tu kita kena gariskan guna pembaris dekat graf tu supaya titik dia selari. Yep.
Syaura tak ada. Tak apa, biar Syafiqah sambung. Okay, firstly kalau nak cari kecerunan, kita mesti tahu formula dia. Formula dia ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Lepas tu tak kisahlah kita nak pilih titik yang mana asalkan dia ada 2 titik. Contoh macam Syaura dia ambil titik 0.18 dengan 0.33. Lagi satu titik dia ambil 0.70 dengan 0.85. Lepas tu kita kena kenal pasti yang mana X1 dia, Y1 dia, X2 dengan Y2. So macam Syaura ni dia ambil 0.55 tolak 0.33. Lepas tu 0.70 tolak 0.18, dia akan dapat 0.52. So dia punya 0.52 jawapan atas dengan bawah sama. So kita kena jadikan satu. Kalau jawapan kedua tu pula, macam mana boleh dapat 0.15 sebab dekat graf, Aidham tukar kat graf. Dekat graf tu, tengok paksi X yang memintas. Maknanya dekat yang memintas tu ialah 0.15. Kan di antara 0.20 dengan 0.10. So di antara tu ialah 0.15. Okay. Kalau yang ketiga, dia minta nyatakan nilai X apabila log 10Y sama dengan 0.55. So, kita kena buat unknown je. Macam Syaura dia buat X tambah 1. So, log 10 X tambah 1 sama dengan 0.40. Macam mana boleh dapat 0.40 ni? Dia kena tengok dekat graf. Dekat soalan, kita tengok paksi Y dulu. Cari 0.55. Lepas tu, kita sambungkan garisan tu sampai kena titik tu. Lepas tu dah sampai kat titik tu, lepas tu kita gariskan sampai jumpa dia punya X, garisan X dia. So kalau macam Syaura buat garisan X dia, dia dapat 0.40. So kita lepas tu dah dapat 0.40. Log 10 nak pindah ke kanan dia akan jadi kuasa. So 10 kuasa 0.40. Kita tekan kalkulator, nanti dah akan dapat jawapan 2.512. Dia punya jawapan tu kena ambil 4 titik perpuluhan. Lepas tu X tambah 1 pindah ke kanan. Kalau 1 nak pindah ke kanan, dia adalah tolak 1. So 2.512 tolak 1. X kita akan dapat 1.512. Ambil 4 titik perpuluhan juga. Okay.
Tadi dia ada, lepas tu aku nampak dia macam keluar balik, tak tahu lah. Dan maybe sebab line dia tak elok kot. Ya, Fatin belum masuk lagi ke? Dia tadi dia ada masuk lepas tu saya nampak dia macam terkeluar sebab kadang internet Fatin ni dia tak elok sikit, dia keluar masuk. Gitu. So macam mana ni? Saya pun nak belajar ni. Macam mana ni dia dapat jawapan yang ditunjukkan itu? Log 2.5 plus 1 X ialah 2.5. So bila dia ambil nilai log 2.5 plus 1 tu dapat 0.544. Tapi macam mana dapat log Y sama dengan 0.69 tu mana dia dapat? Dekat graf. Graf Sebab soalan ni dia kata hitung kan. Hitung maksudnya kita buat kiraan ke apa-apa tak? Bukannya berdasarkan graf. Ya. Maksud saya ialah kita buat Y sama dengan MX tambah C. Okay. Mana kita ada kecurunan. Tadi berapa? Satu kan? Kecurunan dia 1 dan pintasan dia ialah 0.15. Lepas tu kita ganti dengan Y besar dengan X besar dia lah. Kita ganti dan kita cari nilai Y lah. Sepatutnya berdasarkan kiraan dan bukannya daripada graf lah. Jadi yang ditunjukkan ni dia ringkas sangat. Kita tak pasti nilai 0.69 tu dari mana. Okay. Sepatutnya kita ambil daripada kiraan lah. Jadi memang kena minta yang jawab soalan ni untuk bentangkan cara dia buat tu. Ataupun kita tangguh sebelum kita teruskan, mungkin kita buat balik yang tadi lah. Ada tak pertanyaan untuk soalan B dan juga graf itu? Ada pertanyaan tak? Daripada yang mendengar pembentangan tadi. Aduh, ada tak yang nak tanya apa-apa? Sebab tadi saya perasan kata 4 tempat perpuluhan sebenarnya ialah 4 angka bererti ya. Bukannya 4 tempat perpuluhan. Sebab saya tengok jawapan memang 4 angka bererti bukan 4 tempat perpuluhan. Tu je yang saya nak komen lah. Yang lain saya rasa tak ada masalah. Mungkin graf tu lah. Sebab tak nampak dengan jelas. Untuk jawab soalan B, sepatutnya kita boleh buat garis pada graf itu. Untuk menunjukkan kat mana kita dapatkan nilai daripada graf. Okay. Tapi graf yang ditunjukkan tu tak ada garis lah. Mungkin ada yang tak nampak sangat mana nilai 0.55 paksi Y dia, kat mana dia ambil nilai X. Sepatutnya graf itu kena tunjuk lah. Jadi dalam periksa tu kamu boleh buat garis itu pada graf, okay, untuk menunjukkan kat mana nilai kita dapat. Untuk nilai log X itu. X plus 1 lah. Okay. Yang lain okay ya? Faham ya? Apa yang cikgu terangkan?
Baik, soalan C ni macam mana? Kita nak tangguhkan sekejap, tunggu. Okey, so kita tangguhkan sekejap Kita berhenti sekejap. Kita sambung dengan soalan 4 dulu. Boleh? Uish, masuk soalan 4 dah, sir. Okey, soalan 4. Baik, sekejap bagi semasa Okay. sekejap saya nak present. Boleh nampak ke? Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua dan Sir Eng. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada Hamimi, Syafiqah Azwar Dini dan diri saya akan membentangkan soalan nombor 4 di dalam muka surat 191 untuk rujukan. Kini saya memberikan presentation ini kepada Nur Syafiqah Azwar untuk membacakan soalan. Dipersilakan. Soalan 4. Hasil eksperimen bagi dua pemboleh ubah X kuasa 2 dan XY ditunjukkan dalam jadual berikut. Untuk A, plot graf XY melawan X kuasa 2 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit faksi X dan faksi Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyesuaian terbaik. B, daripada graf, cari kecerunan nilai X apabila XY sama dengan 16.5, pintasan Y, nilai Y apabila X sama dengan 2.5. C, hitung nilai X apabila XY sama dengan 100. Terima kasih Syafiqah Azwar. Dan kini kita akan pergi kepada jalan penyelesaian bagi soalan A. Maafkan saya kerana kekurangan disebabkan saya tidak dapat mencari aplikasi ataupun site yang sesuai untuk membuat graf. Inilah hanya yang saya ada. Sebelum membuat graf, kita akan melihat kepada soalan. Dikatakan di dalam soalan, dia hanya menggunakan 2 cm kepada 5 unit. Maknanya, setiap dua kotak kecil ini akan terletaknya 5 cm seperti yang anda nampak di bawah. Dan anda perlu membuat garisan dahulu. Seperti Cikgu Hanafi pernah dikatakan dalam kelas matematik, kalau nak tahu garisan X atau Y, kita kena faham yang Y sentiasa berkatakan ya kalau kita angguk, iaitu garisan melengkap untuk XY, dan X sentiasa mengatakan tidak kalau kita giling kepala, iaitu mengatakan garis lurus. Seterusnya merujuk kepada jadual, kita akan menandakan dulu X di dalam setiap kotak yang dia berikan di dalam jadual di atas. Selepas anda sudah menandakan X di setiap garisan yang terdapat di dalam graf, anda perlu menggaris mengikut titik-titik itu dengan garisan yang lurus. Seterusnya kita akan pergi kepada penyelesaian B yang akan diterangkan oleh Muhammad Hamimi. Dipersilakan. Okey, untuk penyelesaian B, cara kira kecerunan M, kita akan melihat jadual titik pertama dan titik yang terakhir. Jadi kita ambil 46, 42 dan koordinat 2, 5, 12. Jadi kita akan tolakkan 46 tolak 12 per 42 tolak 5. Formula dia Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Yang kemudian kita akan dapat 34 per 37. Okey. Seterusnya kita akan ke soalan yang kedua. Mencari pintasan Y. Dengan merujuk kepada jadual, kita akan mendapat 7.5. Dengan mengira 5 darab
0.05 darab berapa ni? 0.05 darab 5 kemudian tambah dengan 5 akan dapat 7.5. Soalan yang ketiga. Kenapa simple sangat? Apa kena aku ambil ni? Tak apa. XY diberi XY sama dengan 16.5. Merujuk kepada jadual 16.5 akan garis lurus ke garis penyuaian dan dipantulkan kepada X kuasa 2 sama dengan 10. Okey. Soalan seterusnya. Terima kasih Mama Mimi. Saya ingin meminta maaf awal-awal jika terdapat kekurangan di dalam setiap penyelesaian ini. Disebabkan kami rushing, kami terpaksa membuat penerangan kepada mulut saja. Jika anda tidak faham, anda boleh bertanya kepada kami, okey? Seterusnya soalan 4. Baiklah. Soalan ni agak sukar. You beri X sama dengan 2.5. Jadi 2.5 dikuasakan 2 sama dengan 6.25 sepatutnya. Tetapi kami punya yang buat PowerPoint ni salah. Jadi Ampunkan 5.25. saya. Selepas dapat 6.25, melihat kepada graf lagi, kita akan mendapat XY sama dengan 13. Jadi XY sama dengan 13, X digantikan 2.5. Kemudian 13 dibahagi dengan 2.5 sama dengan Y 5.2. Itu saja. Itu saja. Itu saja daripada Muhammad Hamimi. Dan sekarang kita akan pergi ke soalan yang terakhir yang akan dibentangkan oleh Ain Nordini. Dipersilakan. Okey. Dia nak hitung nilai X apabila XY sama dengan 100. Masa kita dah dapat kira tadi pada bahagian B, iaitu M sama dengan 33, pertujuan macam tadi dikirakan oleh Hamimi tadi. Okey, formulanya Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita tukarkan XY sama dengan 33/37 X kuasa 2 tambah 7.5. Okey, sekarang ni dia nak XY sama dengan 100. Jadi kita tukarkan SY itu menjadi 100. Jadinya 100 sama dengan 33/37 X kuasa 2 tambah 7.5. Jadinya X kuasa 2, kita nak pindahkan X tu. X kuasa 2 sama dengan 100 tolak 7.5. Jadinya 92.5. Darab dia 37/33, maafkan saya. Jadinya X kuasa 2 sama dengan 103.7. Jadi kita nak dapatkan X tu, kita kena puncakan kat situ. X sama dengan punca kuasa 2 103.7. Jadi X sama dengan 10.18. Itu sahaja. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekiranya kami ada kekurangan di dalam pembentangan ini, kami ingin meminta maaf dan saya harap penerangan daripada kami ini akan memahami anda. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Maaf sir kalau ada sedikit kekurangan sir. Jangan tutup dulu. Buka balik yang penyelesaian tadi. Ada soalan ke? Tak ada, dia punya banyak typing error. Dah agak dah. Kan yang jawapan di bahagian X kuasa 2 sama dengan sebelah kanan kan? X kuasa 2 sama dengan, kita pindahkan slowly lah, pindahkan ke sebelah kiri kan. So 100 itu kena tolak 7.5. Tapi sana tulis darab. So kena tolak dulu. Kemudian kita darab dengan, kita sepatutnya bahagi 34/37 lah kalau ikut sini kan. Ataupun darab dengan 37/34. Oh, okey. Type error. Typing error tu. Cik nak? Jadi 37/34. 37/34. Oh, terbalikkannya. 7/34. Macam ni Asa? Ya. Alhamdulillah. Ampun. Sebab dia bila kita nanti
Betul lah. Kita sepatutnya kita bahagi 34 per 37 kan bila pindah ke sebelah tu kan. Jadi bila bahagi jadi darat kita terbalikkan lah. Okey. Bangka dan penyebut. Jadi Okey. adakah X kuasa 2 sama dengan 103.7 tu betul ke? Tak, sebab dia akan Kejap, ubah sendiri. 34 ke 33? Oh, astagfirullahaladzim. M tu 34 per 37 ke 33 per 30. Kena tengok balik jalan penyelesaian sebelumnya lah. Tengok balik yang depan tu. Okay. 33. Saya dah faham kenapa salah. Saya faham balik kenapa salah. Typing error lagi. Patutnya 45 bukan 46. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah Allah. Patutnya sini akan menjadi 33. Maknanya jawapan belakang akan mengubah balik. Sekejap. Tak tahu betul ke tak, saya kira balik. Betul lah, 33. Saya yang salah type. Maaf. Okay. Allah Akbar. Ini kira set bini. Jadi kira X kuasa 2 betul tak? Cik answer. Yang 7.5 pintasan Nanti tolong tengok balik graf. Baik, sir. Okay, sir. Okay, tunjuk balik graf Jawapan tadi. ni betul. Jawapan yang bawah ni akan jadi betul. Betul lah. Saya dah kira dah. Dia akan jadi 103.7121212. Panjang 12 ni. Okay, tengok balik slide 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, sir. Okay, 7.5 betul. Okay lah, saya rasa dah okay lah. 7.5 semua tahu macam mana dapat 7.5, tengok graf dia kecil, besarkan sikit. Ya, tengok kat mana dia memintas paksi XY tu. So memang ada kat tengah-tengah antara 5 dengan 10 lah. So 7.5 kan. Okay. So sepatutnya ada juga garis yang menunjukkan kat mana dia dapat nilai kalau diberi XY, diberi X ataupun diberi X kuasa 2 atau apa-apalah garis tu yang boleh menunjukkan kat mana kita dapat bacaan daripada graf. Baik. Maknanya dia boleh conteng terus kat graf ini untuk menunjukkan kat mana dia dapat nilai untuk soalan B tu. Daripada graf kan. Jadi bolehlah kita tunjuk buat garis-garis kat sana. Baik. Alright. Saya rasa itu saja yang saya rasa saya nak bagi tahu lah. Yang lain ada pertanyaan? Saya tutup answer. Boleh tutup. So slide ni boleh send pada saya bila dah betulkan lah. Boleh, sir. Share dalam grup supaya semua boleh nampak. Baik. Okay, soalan 3 tadi boleh sambung. Dah ada belum penyampainya? Okay, let's continue. Soalan C. Sekejap. Adham.
tadi dekat apa ni, aku ada bagi yang apa jawapan yang mungkin betul lah dekat group. Tengok kejap. Ha. Y sama dengan MX sama C. Kalau Y besar tu, saya letak log 10Y. Lepas tu sama dengan M tu 1. Lepas tu X, saya kira log 10 X tambah 1 tu dapat 0.544. Lepas tu C 0.15. Lepas tu kira semua dapat 0.694. Lepas tu yang baris ketiga, log 10 tu saya pindahkan ke sebelah. Jadi 10 kuasa 0.694. Lepas tu 10 kuasa 0.694 dapat 4.94. Jadi Y sama dengan 4.94. Dah. Fatin, patutnya kalau 10 kuasa 0.694 tu, dia punya jawapan kena ambil 4 angka bererti. So kalau 4 angka bererti akan dapat dia dapat 4.943. Okey, Adham. Soalan seterusnya. Ada lagi satu. Ada lagi satu. C2. Jap.
Fatin? Fatin ada? Fatin? Adakah dia masih ada? Dia ada lagi dalam Google Meet ni, cuma tak tahulah hilang ke mana. Ayuk. Kita harap dia cepat respon lah. Ada Ham, gambar sebelah. Ada lagi satu dia aku bagi gambar. Y sama dengan MX tambah C, Y besar tu Y besar tu saya ganti dengan log 10 1.5. 1.5 tu dapat daripada soalan Y sama dengan 1.5. Lepas tu sama dengan M. M ni kecerunan dapat 1. Lepas tu log 10 X tambah 1 tambah 0.15. So log 10 1.5 tu kira dapat 0.176 sama dengan 1 log 10 X tambah 1 tambah 0.15. Log 10 X tambah 1 tu bawa ke sebelah. 0.15 bawa ke sebelah jadi 0.176 tolak 0.15. Log 10 X tambah 1 sama dengan 0.176 tolak 0.15. Itu log 10 tu, 10 saya kira 0.176 tolak 0.15 dapat 0.026. Jadi log 10 saya bawa ke belah kanan jadi 10 kuasa 0.026. Lepas tu tinggal X tambah 1. Jadi tinggalkan X tambah 1 bawa ke kanan jadi tolak 1. 0, 10 yang tadi 10 kuasa 0.026 dapat kira dapat 1.061, lepas tolak dengan 1 dapat X sama dengan 0.061. Dah tu je. Cikgu tengok jawapan yang diberi sepatutnya 4 angka, berartilah barulah jawapan kita lebih tepat. Jadi hasil kiraan tu yang kalau cikgu kira tu 0.176 tu kan, itu baru 3 angka berarti lah. Kalau kita bagi 4 angka berarti 0.1761. Betul 0.1761. 4 angka berarti dan kiraan akhir ni X plus 1 tu akan sama dengan 10 kuasa 0.0261. Ada lagi 1 kat belakang lah. Jadi nilai X tu ialah 1.062 tolak 1. So 0.062 lah. Kiraan cikgu lah kalau 4 angka berti. Sebab lagi banyak bilang angka berti, lagi tepat jawapan kita. Okay. Sekurang-kurangnya 4 angka berti. Okay. Jangan guna 2 lah. 2 sangat kurang angka berti. 3 mungkin jawapan boleh diterima dalam peperiksaan. Okay. Tengok nasib lah. Kalau ramai yang guna 3, okay, nanti pemeriksa pun kata ramai saya guna 3 jadi mungkin kita terima lah 3 angka berti tu. Tapi paling selamat 4, tak boleh dipertikaikan. Kata jawapan tak tepat lah dan sebagainya. Okay? So guna 4 angka berti. Boleh faham
4 angka berarti. Jadi nilai kiraan tu 0.062 lah jawapan akhir. Sebab kalau kita guna 4 angka berarti, itulah nilai yang lebih tepat. Saya rasa tu je saya nak bagi tahu. Yang lain tolong cek balik ada apa-apa pertanyaan. Okay, kalau tak ada pertanyaan, so sila betulkan jawapan tu dan postkan dalam grup lah. Slide ni Video pun sekali kena post. Ya, yeah? Okay. Baik. Saya rasa itu sahaja pembentangan. Adakah ia membantu anda memahami soalan 3 dan soalan 4 itu? Jadi siapa yang ada masalah bolehlah direct direct tanya kepada ahli kumpulan yang membentangkan itu. Ataupun boleh tanya cikgu lah. Ya. Baik, kalau tak ada masalah, cikgu tengok ada masa lagi sikit, cikgu nak sambung mengajar. Boleh tak? Okay. Okey. Kita akan fahamkan contoh yang ada lah. Cikgu takkan buat lebih daripada yang bukan contoh supaya semua boleh rujuk. Baik, cikgu akan present sekarang. Ada pertanyaan boleh terus bagi tahu ya. Kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Hukum linear dan yang ni yang kita bentang lah soalan 3 dan soalan 4 ya. Ni setakat ni sebab dia punya jadual tu diberi memang dah garis lurus. Bila kita plot lah. Jadi yang seterusnya ialah keupayaan untuk kita menukarkan yang tak linear tu kepada linear tu satu. Yang kedua kita kena buat jadual sendiri. Contoh 6 dah Contoh 7. Okey, contoh 7. Okey, kita fahamkan contoh 7 Boleh nampak soalan tu Cikgu dah besarkan. Kamu boleh lihat buku teks juga. Kita lihat contoh 7, kita fahamkan sama-sama. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu uji kaji. Formula upah X dan Y dihubungkan oleh persamaan. 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX. Dengan keadaan P dan Q ialah pemalah. Okay. So kalau kita tengok persamaan tu memang kita tahulah dia bukan garis lurus. Betul Okey, kita lihat nilai X dan nilai Y yang diberi dalam bentuk pasangan. Kalau X1, Y ialah 20. Kalau X2, Y ialah 34. Kalau X3, Y 48. Kalau X5, Y 60. Kalau X7, Y 63. Kalau X9, Y ialah 36. Okey, jadi ini dalam bentuk pasangan. Tapi pasangan ni kita tak guna pakai untuk buat graf Sebab bila kita buat graf, kita akan dapati nilai dia kejap naik, kejap turun. Naik, turun. Betul tak? Perasan tak? 1, 2, 3, 5, 7, 9. Dia dah tak ikut urutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 1, 2, 3. Lepas tu dia lompat 2, 2, 2 macam tu. Dan kita tengok nilai Y dia. Dia naik daripada 20, dia naik sampai jadi 63 kan. Lepas tu yang 9 tu tiba dia turun jadi 36. Okay? Jadi dia punya hubungan itu memang bukan straight line. Okay. Baik, kita lihat yang A. Tukarkan persamaan kepada bentuk linear. Ini masalah yang pertama. Okay.
Kita nak tukarkan dia kepada bentuk linear. Baik, kita tengok penyelesaian. Yang bahagian B jangan tengok. Tengok B ya. Okey. Ini persamaan dia yang dia bagi. Kita tengok jalan kerja dia. Mula-mula dia salin balik persamaan dia bagi. Okay. Dan step yang kedua, bahagi kedua-dua belah persamaan dengan 3x. Persoalan dia kenapa bahagi 3x? Kenapa bukan bahagi 4x? Kenapa bukan bahagi 3x kuasa 2? Kenapa bukan bahagi 5x kuasa 2? Ya, itu satu persoalan. Mungkin ramai yang tanyalah, kenapa bahagi 3x? Kenapa tak darab 3x? Dan sebagainya. Okey? Baik, kita lihat apa yang berlaku bila dia dah bahagi 3x. Kita tengok yang step yang seterusnya. Bila dia dah bahagi 3x, kita dapat apa? Semua ni bagi 3x. Kita tengok dia akan jadi y per x. 3 dengan 3 dah potong lah. Tolak yang x kuasa 2 bagi x dah tinggal 1x saja kan. Lepas tu per 3 tu masih ada. Sama dengan x dengan x potong tinggal q per 3. Okay. So langkah kedua dia bagi 3x, dia ringkaskan, kita dapat langkah ketiga lah. Langkah ketiga. Selepas itu dia pindahkan yang tolak px per 3 tu dipindahkan ke sebelah kanan sama dengan, dan dia dapat y per x sama dengan p per 3x tambah q per 3. Dan yang ini dibandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. Okay. Maka melalui perbandingan kita akan dapat y besar sama dengan y per x. Ini ialah paksi tegak. X besar sama dengan x, paksi ufuk. Kecurunan dia sama dengan p per 3. Dan pintasan dia sama dengan q per 3. Okay. Jadi dengan ini, kita dah tukarkan dia kepada bentuk linear. Okay, kita dah tukarkan dia kepada bentuk linear. Setakat ni ada pertanyaan? Ada siapa nak tanya apa-apa tak? Anyone asking anything? No? Tak ada apa-apa nak tanya? Ada yang nak tanya? Tak ada? Hello? Hello? Baik, siapa faham jalan kerja ni? Sila angkat tangan. Faham? Siapa yang faham, boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Termasuk saya 4, 5, 6, 7, 8. Wah, bagus. Anak boleh cikgu semua faham ah? Tahu kenapa bahagi 3x? Kenapa bukan bahagi 4x? Kenapa bukan bahagi 5x? Kenapa hanya 3x? Itu soalan dia lah. Actually, ada lagi satu lah, iaitu kita boleh bahagi dengan 3x kuasa 2. Okay, kita boleh bagi dengan 3x kuasa 2 pun kita boleh dapat buat satu graf garis lurus jugalah. Tapi nilai M dan nilai C dah berubah. Bukan lagi yang ditunjukkan kat sini ya. Okay, tak apa. Yang penting kita nampak kenapa bagi 3x. Okay. Kenapa bagi 3x. Betul lah? Sure lah? Semua faham lah? Baik. Selepas itu, tu soalan A lah, kita dah berjaya tukar kepada bentuk y sama mx tambah c. Okay. Yang B, dia nak plot graf y per x melawan x. Okay. Jadi soalan B sebenarnya dia bagi kita clue untuk jawab soalan A. Faham tak? Okay. Dia dah bagi kita clue untuk jawab soalan A. Okay.
Dia dah bagi kita clue untuk jawab soalan A nanti ya. Cikgu nak terangkan sikit. Faham tak apa yang cikgu nak sampaikan? Sebenarnya dia dah bagi kita clue. Clue dia apa? Clue dia iaitu dia dah bagi tahu bahawa paksi tegak kita ialah y per x. Paksi ufuk kita ialah x. Okey? Itulah clue yang dia nak bagi. Kalau kita buat persamaan yang bukan paksi tegak dan ufuk seperti yang diberi, contohnya yang tadi cikgu kata kita bagi x kuasa 2 kan? Okey? Pun boleh dapat bentuk linear, tapi kita tak boleh guna persamaan yang bahagi 3x kuasa 2 tu untuk jawab soalan B. Tak boleh. Ya. Cikgu nak conteng je. Mana mouse dah pergi? Okey. Lama. Okey. Sorry. Ni ya. Ni dia. Inilah clue dia. Okey. Jadi dia bagi graf y per x melawan x. Maksudnya graf kita nak buat macam ni ya. Soalan B ni dia bagi clue untuk jawab soalan A ya. Yang mana ini ialah y per x. Ini ialah x. Okey. Soalan B ya. Soalan B ini yang dia bagi tahu. Jadi daripada sini sepatutnya kita kena tahu graf kita adalah jadi macam ni ya. Y per x sama dengan M X tambah C. Okey. Ini paksi tegak Y besar lah. Y besar sama dengan M X tambah C. Ini clue yang kita dapat lah. Jadi persamaan kita yang dia bagi tu, kita kena tukarkan dia, cuba tukarkan dia, okey, kepada bentuk ni. Kepada bentuk ni. Boleh? Okay. So macam mana nak tukarkan dia kepada bentuk tu? Macam mana nak tukarkan bentuk dia kepada bentuk tu? Okay. Right. Ni yang dia bagi ya. Yang kita nak tukar bentuk ialah bentuk ni lah. Y per X sama dengan MX tambah C. Okay. This one. Nak jadikan ada Y per X. Jadi kita tengok ada tak Y per X? Tak ada. So kita pindahkan. Kita cuba dapatkan ni dulu. Jadi apa cikgu buat? Cikgu akan pindahkan dulu. 3Y sama dengan ni. Pindah ke sana lah. Kita dapat PX kuasa 2 tambah QX. Betul kita akan dapat ni ya. This is the first step. Ini 3Y. Tapi sini Y per X. So kita tak mau 3. Dan kita nak bahagi X. Betul tak? Tak mau 3. So ini kita bahagi 3 dulu lah. Katakan slow-slow kita nak dapatkan Y dulu. So kita bahagi 3. Kalau kita bahagi 3, semua bahagi 3. Bahagi 3, bahagi 3, bahagi 3. Okay. So kita dapat Y. P per 3. X kuasa 2 tambah Q per 3. X. Lepas tu ni nak Y per X. Kita nak tengok ni Y per X ni. Ini Y bukan. So kita bahagi X. Okay. Bahagi X. Semua kena bahagi X. So P per 3. X kuasa 2 bahagi X. Tinggal X lah. Q per 3. X bahagi X dah tak ada X lah. Tinggal Q per 3. So sekarang kita nampak. Ni kan. So ni kan jadi Y per X sama dengan P per 3X tambah Q per 3. Dan bila kita bandingkan, itulah nilai M dengan nilai C ya. Bila kita dah berjaya buat dia sama, kita akan dapati nilai M ialah P per 3, C ialah Q per 3.
Okay, itu je. So kalau kita nak jadikan y per x ni ikut bahagian B tu, dia dah bagi clue, jadi kita ke arah supaya kita dapat yang ini. Okay. Baik. So ingat bahagian B clue untuk jawab soalan A. Okay. Baik. Seterusnya kita nak buat jadual lah, nak buat graf tu kena ada jadual. Okay. Jadual kita mesti paksi X, paksi Y lah. Okay. Jadual kita kena ikut apa yang ada iaitu yang X kat atas, yang Y kat bawah, betul lah. Yang X ialah X, yang Y, paksi Y tu ialah Y per X. Jadi macam mana nak kira ni? X, kita tengok nilai X yang diberi, kita salin balik je. Okay. Mana? Ni nilai X yang diberi 1, 2, 3, 5, 7, 9. So kita salin je 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Yang Y per X tu kita bagi Y dengan X lah. Setiap satu. Okay. Bagi Y tu bagi dengan X. Jadi dalam case ini kita akan bahagikan 20 kena bagi 1. Kecilkan lagi Okay. So mana kita nak dapatkan ni? Kita nak dapatkan 20 ni. 20 ni ialah 20 bagi 1. Y bagi X. Okay. Yang kedua ni 17 mana dapat? 17 ialah Y bagi X lah. Iaitu 34 bagi 2. Dapatlah 17. Tulis 17 kat sini. Bawah ni. 17. Okay. Yang 16 ni mana datang? 16 itu ialah 48 bagi 3. Y bagi X lah. Tengok balik yang asal. 48 bagi 3 Y bagi X. So 16. Seterusnya 60 bahagi 5. Dapatlah 12 kat sini. Bawah ni. Okay. 12. Kemudian Y bagi X. 63 bahagi 7. Dapat 9. Boleh? Last kali 36 kena bagi 9. Dapat 4 lah. Maka inilah jadual yang baru yang akan kita gunakan untuk lukis graf. Sebab lukis graf inilah kita akan dapat garis lurus. Okay. So tengok jadual yang diberi. Dan kita buat graf. Paksi tegak. Y per X. Paksi ufuk X. Skala, kenalah ikut skala. Ada tak skala yang diberi? Skala yang diberi ialah 1 cm 2 unit paksi X, 1 cm 5 unit paksi Y per X. Okay. So 1 cm 2 ini sebenarnya 2 cm ni. 2 cm 2 unit lah. Betul lah. Yang atas tu 1 cm 2 unit. Sepatutnya graf kalau kita tengok macam ni, ini sebenarnya dah 2 cm ni. 2 cm 2 unit lah. Yang dia lukis ialah 2 cm 2 unit. Faham Jadi skala yang diberi sepatutnya tulis 2 cm 2 unit. Ataupun 1 cm 1 unit lah. Yang paksi tegak dia ialah 2 cm 5 unit. Yang dilukis pada graf. Okay. Ni graf yang sebenar lah. Graf yang sebenar petak besar macam ni ialah 2 cm kali 2 cm Jadi graf dia tak sama dengan skala yang diberi. Jadi orang yang buat soalan tu dia tak pertimbangkan bahawa graf dia yang jawapan dia nanti dia tak sama. So skala tu kena betul. Kalau kita yang buat graf, kita kena pastikan skala yang diberi adalah betul. Okay. Di skala yang diberi dalam kes ini, skala yang dibagi tak betul dengan, tak sama dengan graf. Okay. So bila kita buat kena betul lah. Jadi bila dia dah plot, dia akan buat garis penyuaian terbaik. Okay. Bukannya kita guna pembaris sambung semua titik yang ada. Tak. Garis penyuaian terbaik. Sebab kita nak buat guna hukum linear. Right. Okay. Jadi biasanya kita akan sambung the first titik yang pertama dengan titik yang paling ujung lah. Kita akan sambung terus.
Sambung terus dan itu garis pertama yang kita buat dan kita lihat titik yang tak ada pada garis itu adakah dia seimbang. Seimbang maksudnya adakah garis penyusunan terbaik itu boleh mewakili semua titik. Okey. Antara syarat-syarat yang boleh kita lihat ialah adakah garis itu kena kebanyakan titik. Itu first thing. Yang kedua, titik yang tak kena itu adakah dia seimbang. Okey. Seimbang maksudnya ada yang di atas garis itu dan ada yang di bawah garis itu. So dalam kes ini kita nampak ada satu titik di bawah, satu titik di atas. Okeylah, agak seimbang kan. Jadi titik yang jauh daripada garis itu ada kemungkinan besar adalah mungkin ralat yang dilakukan oleh kita lah, yang buat eksperimen. Menyebabkan ada lari sikit daripada garis penyusunan terbaik. Jadi tak apa, kita anggap dia garis itu boleh mewakili semua titik yang ada. Mewakili semua titik yang ada. Okay. Jadi bila kita dah garis itu, biasanya first point dengan last point tu kita sambung, kita akan nampak garis itu yang cantik ya. Okay. Baik, yang lepas tu kita kena panjangkan garis itu supaya dia memotong paksi tegak. Tujuannya untuk kita dapatkan nilai C terus daripada graf. Okay. Baik. Setakat ni ada masalah. Setakat ni ada yang tak faham tak? Tak faham. Siapa yang faham angkat tangan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada ramai orang. Ada yang tak angkat tak? Siapa ada masalah? Siapa ada masalah bagi tahu ya. Bahasa yang cikgu gunakan tak jelas, cikgu tak terangkan dengan lebih lanjut. Kalau perlu terangkan lagi, cikgu akan cubalah terangkan lagi. Okay. Baik. Seterusnya, kita lihat C ya. The next one, dia nak apa? Tengok soalan tu, sorry. Garis penyusunan terbaik dah ada. Okay. Daripada graf, cari nilai P dan nilai Q. Okay. Nak cari P dengan Q. Yang kita tak dapat nilai P, tak dapat nilai Q yang kita boleh dapat dari graf ialah M dengan C. Okay. Memang kita boleh cari M, boleh kita cari C lah. Betul lah. Kita lihat macam mana dicari C tu. Pintasan daripada graf pintasan Y. Ini sepatutnya ini Y per X lah, bukan pintasan Y ya. Ini kena betulkan. Kesilapan macam ni biasa lah. Ini buku baru lah. This one is supposed to be Y per X. Okay. Cikgu kena betulkan mana yang cikgu nampak kesilapan lah. This one lah. This one Y ni. Dia sepatutnya tulis Y per X. Sebab ni Y per X. Okay. Dia sepatutnya pintasan Y per X. Pintasan Y per X. Okay. Ataupun dia boleh buat pintasan Y besar. Bolehlah. Y besar kita boleh apa-apa lah. Ini maksudnya paksi Y besar tu lah. Tapi yang sebenarnya dia adalah Y per X ikut graf. Okay. So dia adalah 22. This one is 22. Sebab kita tengok 10 garis mewakili 5 unit lah. Jadi setiap 2 unit tu mewakili 1. So 22. This one 22 daripada graf. Okay, daripada graf. Dan ini sebenarnya nilai C lah. Pintasan Y per X ni sebenarnya adalah C. Okay. Pintasan Y per X adalah C. So, C dia ialah 22. Kenapa Q per 3 ialah 22? Sebab kita dah buat tadi iaitu C ialah Q per 3. Sorry, C ialah Q per 3. Okay. C ialah Q per 3. Maka Q per 3 ialah 22 jugalah. Dan Q ialah kita pindahkan 3 ke sebelah sana, kita darabkan. Q ialah 66. Baik.
Itu ialah guna nilai C untuk cari Q. Kemudiannya kita akan guna nilai M untuk cari P pula. Okey. Nilai M untuk cari P sebab hubungan antara M dengan P ialah M ialah P per 3. Okey. Jadi ini mana datang ni? This one. Mana datang? Okey. Jadi cikgu tengok dia guna koordinat yang mana? Dia guna koordinat yang ini. This one lah. Titik pintasan ni dia bagi. Yang mana titik ni ialah 0.22. Okey. Dan lagi satu titik ialah yang ini. Okey. This one is 94. Betul lah? 94. Koordinat 94. Okey. So dia guna titik pintasan. Okey. Titik pintasan dan satu titik yang paling ujung lah. So guna dua titik ni untuk cari keceronan. M lah. So kita ada biasanya yang ini ialah X1, Y1 lah. Ini X1, Y1. Titik yang pertama lah. Titik yang kedua ialah X2, Y2. X2, Y2. So ikut rumus Y2 tolak Y1 bagi M ialah apa? Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Jadi dia pun gantilah Y2 ganti 4. Okey. Y1 ganti 22. So dapat 4 tolak 22 per X2 ialah 9 tolak dengan X1 kosong. Okey. So ini kita ganti dua nilai ni. Bagi itulah yang biasanya digunakan lah. Satu ialah pintasan. Kalau kita dapat bacaan pintasan tu dengan mudah. Okay. And the next one is titik yang paling jauh lah. Untuk membentuk satu segitiga yang paling besar. Alright. Alright. Jadi daripada sini bila dah kira dapat keceronan ialah negatif 2. Dan keceronan itu M tu sebenarnya sama dengan P per 3. So P per 3 juga sama dengan negatif 2. Dan bolehlah kita cari nilai P. Okay. Iaitu negatif 6. Yang tadi nilai C untuk cari nilai Q. Okay. Itulah dia. Untuk jawab soalan C. Setakat ni ada pertanyaan? Jadi yang dah faham sila angkat tangan. Okay. Ada lagi? Ada lagi? Alright. Okay. Masih kerana beri respon. Jadi saya harap semua boleh faham lah dengan jalan kerja yang ditunjukkan daripada graf. Sebab ramai yang mungkin lepas pandang mana dapat Q per 3, mana dapat P per 3. Dia sebenarnya daripada awal lagi. Soalan bahagian A tu lagi sebenarnya dia dah guide kita supaya kita nak tahu apa yang kita nak cari sebenarnya. Daripada keceronan boleh kita dapat nilai pemalaian apa. Daripada pintasan kita boleh dapat samakan dengan nilai pemalaian apa. Okay. So itulah dia yang penting. Okay. Kita dah habis masa ni. Ni nilai M ialah P per 3. Nilai C ialah Q per 3. Okay. M mesti cari daripada graf. Guna dua titik. So ni cikgu untuk cari nilai M kita perlu guna dua titik. Dua titik iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Yang C ni mesti pintasan. Pintasan paksi. Pintasan paksi tegak. Okay. Y boleh apa-apalah bergantung pada graf.
Okay. So inilah dia. Apa yang perlu kita tahu. Okay. Jadi sebarang 2 titik tu, guna sebarang 2 titik tu, pastikan, cikgu ingatkan pastikan 2 titik tu mesti berada pada garis penyuaian terbaik. Okay. Jangan kita pilih titik yang tak ada atas garis itu. Tak boleh. Okay. Mesti 2 titik atas garis. Okay. Jadi titik itu tak semestinya titik yang dia beri. Dia juga bolehlah titik, mana-mana titik atas garis itu. Yang titik itu yang boleh kita buat sendiri. Okay. Contohnya pintasan. Pintasan bukan titik yang dia bagi, tapi titik yang kita jumpa bila dia memotong paksi tegak. Okay. Tempat memintas itu. Dan lagi satu titik, okay, biasanya kita akan guna titik yang diberi . So tak payah fikir kita nak plot titik yang baru yang atas garis itu untuk kita jadikan sebagai titik yang kedua. Tak perlu, jangan susah. Kita guna titik yang dah ada. Okay. Jadi yang penting segitiga yang kita buat untuk cari kecurunan itu mestilah cukup besar. Okay. Supaya nilai kita tepat. Boleh? Saya rasa itu sahaja. Okay. Yang penting you have to try lah. Contoh 8 tak sempat kita bincang. Contoh 8 adalah yang mana kita kena buat persamaan dia dalam bentuk Y sama MS tambah C, tapi dia kena guna log. Kita kena hukum log untuk kita dapatkan persamaan dalam bentuk Y sama MS tambah C . So bolehlah kamu lihat contoh 8. Okay. Fahamkan contoh 8, macam mana dia dapatkan persamaan garis lurus itu. Okay. Cara dia, konsep dia sama, tapi bila ada soalan dalam bentuk P kuasa X per Q macam ni kan, kita tak boleh nak darab bahagi apa-apa macam tu. Jadi cara dia ialah kita ambil nilai log dua-dua belah. Okay. Ambil dia log dan kita aplikasikan hukum log. Oleh sebab bahagi dia ada hukum bahagi. Okay. Hukum bahagi nanti dia ditolak. Kemudian kita juga gunakan hukum kuasa untuk bawa X tu turun. Okay. Dan akhirnya bolehlah kita dapat bentuk Y sama MS tambah C yang mana paksi dia log Y dan juga X. Kecurunan dan pintasan dia adalah nilai log juga. Okay. So, tolonglah lihat contoh 8 ini. Cikgu tak boleh nak bincang sebab dah kehabisan masa. Okay. Latih diri 6.5 tu, kita jangan buat graf dululah. Okay. Mungkin kita boleh cuba buat soalan 1. 2 soalan je kan? 2 soalan je. Okay, buat soalan 1 dan 2 sebab dia tak ada log dalam kes ini . Tak ada log. Soalan 1, soalan 2 pun tak ada log. So latih diri 6.5. Tolong buat dan next lesson nanti bila ada pertanyaan bolehlah tanya . 1 dan 2 ni tak ada log ni, saya tengok tak ada log. Tak ada kuasa X . Tak ada kuasa X. So tak ada masalah. Kita boleh selesaikan ataupun kita boleh cuba selesaikan latih diri 6.5 ni. Yang intensif 6.2 tu nantilah. You try on your own untuk latih diri 6.5. Boleh tak? Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Cikgu nak ambil gambar untuk kehadiran. Stop presenting. Okay.